Bobo sapa bulan 11 lepas. Masa bobo sapa tu macam kejut sebab ia paling besar. Bagi makan rupuk, kita mandi, dia gosok, itu dia nak. Saya dia tu ada. Saya tak boleh bayar lah. Kalau bobo kena sembelih dengan. Banyak yang kita boleh dapatkan dari kepala tu untuk kita makan kan. Kulit, lidah dia, mata, daging dia pun banyak. Otak tu memang sedap dalam tu. Tak biasa makan memang dia rasa geli. Dia akan rasa bertahu nikmat dia tu macam mana. Bergelar Serambi Mekah, Kelantan yang kaya dengan adat tradisi ini sangat menitik beratkan ajaran agama Islam dalam kehidupan seharian penduduknya. Maka tidak hairanlah Aidiladha disambut meriah di sini dengan menjadikan lembu pilihan utama untuk ibadah korban. Ia bagi mengenang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anak kesayangan Nabi Ismail alaihissalam sebagai tanda takwa kepada Ilahi. Persiapan perayaan Aidiladha antara waktu terpenting buat Nur Farisha Azhar. Setiap kali menjelang perayaan ini, dia menjadi tumpuan orang ramai yang ingin melakukan ibadah korban. Lebih mesra dengan panggilan Isha, remaja berusia 18 tahun ini menternak hampir 1,000 ekor lembu milik keluarganya. Dan hampir kesemua lembu jagaan Isha sangat rapat dengannya. Kebiasaannya, Isha tidak akan memberikan nama kepada lembu ternakan bagi mengelakkan rasa sayang yang mendalam terhadap mereka. Namun, berbeza dengan lembu berbaka Brahman yang berasal dari Burma ini. Kali pertama ia tiba di kandang, Isha terus jatuh cinta dengan susuk tubuhnya yang gagah dan menamakan ia sebagai Boboy. Sejak itu, Boboy menjadi lembu kesayangan Isha. Makan sungguh jalan malah. Kono. Macam nak doa lembu. Tahu lah, kita minat doa tahu apa. Tak nak royak gana boleh minat. Kalau macam ada buat pertandingan lembu sada, saya jadi dengan minat. Kena ni lembu ni. Babli pas ekor. Macam tengok saya minat bobo sebab saya minat ke bobo sebabnya dia besar. Saya suka tengok lembu besar selalu sada. Selain kita minat dia sada ke apa ke, lembu ni benar manja, dia boleh tahu isi hati kita. Kita sedih ya tahu, kita bahagia ya tahu. Sebab tu lah Syah ni tak ada saing kat luar ni. Syah saing dengan lembu je hari. Saing Syah ni, saing saya ni lembu lah. Rutin harian Isha bermula dengan memandikan kesemua lembu-lembunya. Kebersihan lembu amat dititik beratkan anak jati Kelantan ini. Setiap hari dia akan memandikan kesemua ternakannya sebanyak 3 kali. Pada asalnya, keluarga Isha mempunyai 1,000 ekor lembu di kandang mereka. Namun, selepas tempahan untuk persiapan Raya Haji, kini ia berbaki 200 ekor. Kesemua lembu ini diasingkan mengikut grade dan baka di 3 kandang yang berasingan. Walaupun mengambil masa yang lama, Isha lebih gemar menguruskan sendiri kesemua lembu jagaannya. Isha akan beroleh ketenangan sebaik melihat keletah lembu yang tidak suka dimandikan. Difahamkan, dia telah menemui kebahagiaannya melalui interaksi bersama haiwan ternakan sejak di usia 11 tahun. Saya start minat jadi peternak ni sebab saya tengok abah bela kambing. Lepas tu saya jadi minat sendiri nak bela kambing juga. Isha tengok abah buat kerja sore. Saya macam jadi usianya ke abah kerja sore. Lepas tu siapa tolong? Saya tolong abah tu masa tu kambing ada seramai 200 ekor. Lepas tu bila kambing ni, bila ibu beranak ke, saya jadi minat sendiri nak main baby ke apa, sambut baby beranak. Jadi saya minat sendiri. Terus ke dah bidan ni.
Usai memandikan kesemua lembu di 3 buah kandang, Isha akan memberikan perhatian yang lebih kepada lembu kesayangannya, Boboiboy. Berbeza dengan lembu lain yang takutkan air, Boboiboy lebih gemar melakukan aktiviti ini. Dengan berat 700 kg dan tubuhnya yang besar, Isha akan membersihkan Boboiboy dengan lebih teliti. Berus akan digunakan untuk membuang semua kotoran pada tubuh Boboiboy. Interaksi melalui aktiviti ini juga merupakan cara untuk Boboiboy berasa lebih percaya dengan Isha. Boboiboy, lembu baka Brahman yang berasal dari Burma, sudah berada dalam jagaan Farisha sejak 5 bulan yang lalu dan kini hubungan mereka sangat mesra. Dengan cara yang begini, memberi makan kepada haiwan peliharaan antara kaedah untuk menjinakkan mereka. Namun, bagi orang yang baru seperti saya, Boboiboy mungkin akan bertindak sedikit agresif kerana dia masih lagi tidak biasa dengan bau individu yang lain. Jadi hari ini, saya ingin mencuba untuk memberi makan kepada Boboiboy bagi menjinakkan dan menimbulkan rasa selamat dalam haiwan ini kepada individu yang mendekatinya. Tidak mengenal erti lelah, hari Isha diteruskan dengan aktiviti memotong rumput segar buat kesemua haiwan peliharaannya. Di bawah terik mentari, ditemani bahang haba yang mencengkam, Isha akui pekerjaan seperti ini sangat mencabar. Walaupun tidak mudah baginya berdepan dengan situasi ini, semua penat lelah seolah hilang apabila dapat melihat lembu miliknya berselera menikmati makanan ini. Anak pertama daripada 5 orang adik-beradik ini beruntung kerana mempunyai keluarga yang sangat mendukung minatnya. Pada hari Minggu, dia sering dibantu oleh adik-adiknya dalam menguruskan lembu ternakan. Kesemua rumput yang telah diragut akan dimasukkan ke dalam gerabak ini sehingga penuh. Oleh kerana Isha tidak pernah menghadkan jumlah makanan yang diberikan kepada ternakannya, setiap hari dia sering meluangkan masa sekitar 5 jam bagi memenuhkan 10 gerabak dengan rumput segar. Bagi gadis ini, menjaga lembu untuk tujuan ibadah korban bukan perkara yang boleh dipandang ringan. Penting baginya untuk memastikan haiwan ternakan ini sentiasa dalam keadaan kenyang dan gemuk. Pada awal pertemuan dengan Boboiboy, ia sentiasa bersikap agresif terhadap Isha. Namun dia tidak berputus asa untuk mengambil hati lembu yang berusia 4 tahun ini supaya selesa dan percaya dengannya. Dalam tempoh kurang sebulan, Boboiboy sudah menunjukkan sisi manjanya terhadap Isha. Boboiboy sapa bulan 11 lepas. Masa Boboiboy sapa tu, saya macam kejut sebab dia paling besar. Saya macam happy lah. Mula-mula sapa tu dia backing lagi. Lepas tu saya manja ke dia, saya jinak ke dia. Bagi makan rupuk, kita mandi dia, gosok, itu jinak. Kalau kita panggil, mari lalu. Lepas tu kita gitu macam nak dekat kita, dekat kita. 8 tahun bergelumang dengan najis lembu, kini kehidupan sebagai seorang peternak sudah sebati dengan Isha. Pengalamannya terhadap bidang ini menjadikan dia lebih yakin untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang taukil lembu berjaya suatu hari nanti. Sudah menjadi resam, tiada jalan pintas untuk berjaya. Pasti ada cabaran yang menyapa di setiap persimpangan. Terdapat beberapa pihak yang tidak senang dengan minatnya dalam bidang ini. Pernah jauh ikut Isha, kata Isha tak ada masa depan duk main lembu. Kata tak malu kau mau main lembu mau tina. Lepas tu Isha macam, tahu buat apa nak malunya sebab kita minat. Tak semestinya kita main lembu ni tak ada masa depan. Tak semestinya kita main lembu ni tak berjaya. Apabila orang duk hina, duk kutuk kita kata tak ada masa depan, mu ni tak malu ke, saing tak ada. Duk main dengan lembu je hari-hari. Aku tengok mu pun macam pengasih kata gitu. Lepas tu Isha macam down lah. Tapi Isha mikir, kali kita dengar kata orang ni, apabila kita sipir dalam hati, orang kata kita ni, jadi macam kita ni macam tak cerdik. Lepas tu nama Syah, tak apalah aku bangkit. Aku bangkit untuk berjaya.
Keakraban Isha dan Boboy tidak boleh digambarkan dengan kata-kata. Hari-harinya dipenuhi dengan aktiviti bersama haiwan kesayangannya ini. Namun, semenjak Boboy mengetahui ia bakal bertukar pemilik menjelang perayaan Aidiladha ini, tingkah lakunya berubah. Berbeza daripada dahulu, Boboy tidak suka dipegang dan hilang selera makan. 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 Oh, sebelum ni dia okey je. Tapi sekat-sekat nak jual ni macam... Tahu nak macam ngaju sikit. Sekejap, merajuk tu apa yang Syah buat nak pastikan dia makan ni? Nak suap dia hak mo. Kak nak jual je dia macam ngaji kita. Nak makan pun tak stok si. Selepas raya puasa, boleh lepas dah. Orang kata nak datang batik lembu. Lepas tu dia mari tengok tu, dia nak beli boboy. Beli boboy tu dia nak ambil untuk sembelih. Tapi Syah tak boleh bayar lah. Kalau boboy kena sembelih ni kan. Sebab Syah duk main dengan Yusuf Omar manja dia macam saya dia tu ada. Tak boleh nak bayar lah. Kalau boboy ni kena sembelih kan. Boboy jangan jerit deh. Kalau boboy jerit, Syah pun jerit juga. Walau tampak cekal ketika memujuk Boboy, ia sekadar topeng yang disarung Isha bagi menyembunyikan rasa sayu dalam menerima hakikat pahit ini. Hatinya bagai remuk seribu melihat linangan air mata Boboy seolah menzahirkan emosi pilu sebelum berpisah. Lazimnya menjelang perayaan Aidiladha, umat Islam akan mengambil peluang ini melakukan ibadah korban. Bagi Nur Farisha Azhar, Hari Raya Haji pada tahun ini sedikit berbeza. Bukan sahaja sibuk dengan urusan jual beli lembu ternakan jagaannya, dia juga terpaksa bersedia melepaskan haiwan kesayangan pertamanya, Boboy, untuk ibadah kurban. Dengan waktu yang tersisa bersama Boboy, ayah Isha, Azhar Cik Abdullah, sering membantu anak gadisnya mencipta memori bersama lembu kesayangannya itu. Masa tu saya ni banyak kerja, jadi saya tak sempat nak buat kerja lembu. Jadi bila saya balik, saya tengok kerja tu selesai. Mana anak saya ni berminat juga main lembu. Dia boleh potong rupuk, dia boleh mani lembu, dia makan lembu ke apa, selesai kerja. Lebih baik pada saya buat kerja dia buat. Saya tidak paksa ya kerja. Saya kalau boleh, saya malah bagi dia kerja jaga lembu ni apa. Saya tahu jaga lembu ni bukan beda perempuan kan. Jadi dia tu berminat sendiri. Kalau kita tak bagi dia jaga pun, ya makan tak pula. Macam kita ni tidak suka dia lah, gini-gini macam-macam cakap. Lebih baik kita teruskan biar dia buat kerja. Azhar bangga apabila anak pertamanya menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam urusan penjagaan haiwan pertenakan. Menjadi seorang peternak tanpa pengetahuan bagai seorang penulis yang menulis tanpa pena. Penting bagi Azhar untuk memastikan anaknya mendapat ilmu pertenakan yang mencukupi. Walaupun yakin terhadap Isha, dia sering memantau pekerjaan anaknya bagi mengelakkan kesalahan bahaya. Ada kita dari hati pun tak bimbang juga. Kali saya duk main dengan lembu macam ni. Kita takut jap berlaku ke apa dah. Takut berlaku ke apa. Jadi saya daripada belah itu ni, kita tengok dulu dia buat kerja tu. Kadang dia buat kerja selamat ke tidak selamat. Kita tengok dia buat kerja tu, okay, selamat kita lepas. Kalau tak selamat kita ajar ke dia. Lembu bersaiz besar biasanya mempunyai risiko untuk mendapat penyakit kuku rosak. Tetapi untuk dijadikan haiwan ibadah kurban, lembu perlu sihat, bebas penyakit dan tidak terlampau kurus. Maka Isha dan bapanya akan merawat lembu jagaan mereka secara berkala bagi memastikan ia menepati ciri-ciri untuk disembelih. Hari ini mereka mengubati salah seekor lembu yang mempunyai kecederaan pada kukunya dengan meletakkan ubat bagi mengelakkan ia dari berulat. Kemudian,
vitamin akan disuntik bagi mempercepatkan kadar kesembuhan lembu itu. Kesemua lembu di ladang milik keluarga Isha adalah untuk dijual terutama bagi tujuan ibadah kurban. Sebanyak lebih 800 ekor lembu yang telah dihantar kepada pembeli dari serata negeri di Malaysia sejak Mei lalu. Ustaz Muhammad Syafiq Muhammad Nasir, seorang imam di Masjid Mukim Tebing Tinggi, Kota Baru, merupakan seorang pembeli tetap di sini. Saya ni pun, ni kali ketiga dah saya ambil di sini ni. Jadi sebelum ni Masjid Mukim pun ada buat jamuan Maulidur Rasul ke apa pun. Alhamdulillah kita ambil di sini juga. Dia memang Abeha dengan Isha ni dia apabila benda-benda yang bersabit dengan benda tu bersifat sedekah untuk orang panggil kepentingan orang ramai. Makna dia bui tu dengan harganya, dengan pilihan lembunya memang puas hatilah. Harga pun cukup, memang murah lah. Kebanyakan pelanggan lebih gemar menziarahi ladang lembu dengan keluasan 4.8 hektar ini bagi melihat kualiti lembu jagaan Isha. Ustazah Asma Husin, antara pelanggan yang sanggup meluangkan masa bagi memilih sendiri lembu untuk ibadah korbannya pada tahun ini. Kita orang sebab dah lama dalam ni kan, kita orang memperhati betul lah. Satunya kadang-kadang ada lembu yang datang tu dia maksudnya datang terus dia orang jual. Jadi keadaan tu agak tak memuaskan lah dengan kurus, tak cukup makan. Tapi kalau kat sini dia orang memang tempat yang okey, luas. Lepas tu dia jaga dululah sebelum dijual. Dan lembu dia kalau orang Kelantan kata berminyak lah. Dan kalau untuk korban pun memang dia dah stok awal. Maksudnya ada lembu tu yang dah 2 bulan dia orang jaga supaya dapat yang terbaik lah kepada penduduk kampung. So, sebab tu saya suka pilih kat sini. Masa Syah nak jual tu, Syah tahu dah bagi orang beli lembu untuk sembelih. Tapi Syah okey lah. Rasa sedih lah juga sebabnya kita main dia orang makan ni kan. Dah lah kena jual. Tapi gitu lah. Sebab Syah jual lembu ni untuk korban. Untuk orang buat ibadah korban untuk jual. So Syah okey lah. Redo. Dah ada lah. Redha, ia membawa makna bersedia dengan ikhlas hati. Satu kata yang mudah dilontarkan tapi sukar untuk diamati. Terlihat ringan di mulut tapi berat di hati. 5 bulan Isha menjaga Boboy sehingga ke hari ini sudah tentu perpisahan ini mengundang tangis dan air mata. Lumrah sebuah pengorbanan, syarat dengan ujian dan kesedihan. Namun air mata itulah yang menjadikan saksi pengorbanan Isha demi menggapai redha yang satu. Sudah lumrah, tiada apa yang kekal abadi di dunia. Menurut Isha, kebahagiaannya bersama Boboy adalah pinjaman bermakna daripada Tuhan. Pada 22 Jun 2023, Boboy telah diserahkan kepada pemilik baru. Ia akan dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha yang pertama. Walaupun berat hati, Isha mengikhlaskan perpisahan perit dengan sahabat karibnya ini. Kisah pengorbanan Nur Farisha Azhar wajar untuk dicontohi. Melepaskan sesuatu yang disayangi demi mengejar redha ilahi. Eksotik, hidangan luar biasa yang jarang didapati. Ramai akan menarik muka apabila mengetahui sajian ini menggunakan kepala lembu sebagai bahan utama. Namun bagi penggemarnya, ia bagaikan satu kenikmatan yang tidak dapat diungkap dengan kata-kata. Lembu, haiwan yang sinonim dalam kehidupan kita, terutama umat Islam yang banyak menggunakannya dalam ibadah korban. Dan beberapa hari lagi, Aidiladha akan disambut di seluruh dunia. Haiwan ternakan sudah pun dipersiapkan untuk perayaan ini.
Antara insan yang paling sibuk dalam memastikan rutin ibadah korban berjalan lancar nanti ialah Azmi Ahmad, 46 tahun. Mempunyai pengalaman dalam menguruskan haiwan ternakan sejak 30 tahun lalu, Azmi merupakan pemilik rumah penyembelihan yang diiktiraf di Jengka. Tujuan saya buka rumah penyembelihan ni, mula-mula sekali saya bertujuan untuk membantu penduduk sini lah untuk membuat korban. Sebab setiap kali musim korban, orang buat dekat kawasan masjid. Bila hujan, orang berselut dengan keadaan kotor apa semua. Tugas tu memang mandi selut lah. Mandi selut dengan darah, dengan tai lembu apa semua. Jadi ayah saya nasihatkan sebab kita dah dalam bidang ni. Jadi kita buat satu tempat untuk memudahkan orang melakukan ibadah korban. Pusat penyembelihan swasta berlesen milik Azmi ini sudah beroperasi hampir 10 tahun. Selain berkelayakan sebagai penyembelih mengikut syarak, Azmi juga menjalankan perniagaan membeli dan menjual lembu demi kelangsungan hidup. Lembu yang dipelihara kebanyakan dari Baka KK, Kedah, Kelantan atau nama kebiasaannya dipanggil lembu kampung. Lembu yang disimpan di dalam kandang Azmi pada masa ini sedang dipersiapkan untuk kegunaan pada Aidiladha nanti. Saya fikir lebih baik saya buat satu kandang untuk trading lah. Jadi saya beli dengan diorang ni, saya simpan dalam kandang, saya bagi gemuk apa semua. Sampai musim raya haji saya jual. Jadi saya dapatkan bekalan ni daripada pasal sekitar Jengka, dalam daerah Maran, Temerloh, Jerantut. Kadang-kadang kita ambil daripada Kelantan dengan Terengganu pun ada. Lembu-lembu yang dibeli akan diberikan rawatan vaksin dan vitamin supaya kekal sihat. Azmi juga memastikan lembu-lembu ini dijaga pemakanannya dengan memberikan silaj pelepas sawit dan dedak sebanyak 2 kali sehari bagi tujuan penggemukan sebelum dijual mahupun untuk raya korban. Lembu contoh dimasukkan ke dalam kandang selepas raya puasa untuk memudahkan proses pemilihan lembu korban kepada pembeli. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Pada Aidiladha kali ini, Azmi menyasarkan penjualan lembunya sebanyak 70 ekor. Baki akan digunakan untuk jualan daging borong dan runcit. Menurut Azmi, permintaan lembu tahun ini semakin menurun berbanding tahun sebelumnya, ekoran keadaan ekonomi semasa yang melanda masyarakat. Di Felda Sungai Tekam Utara, Jerantut Pahang, menempatkan lebih 459 buah keluarga dengan keluasan lebih 4,600 ekar pula menyimpan satu khazanah hidangan istimewa. Ahmad Dun Muhammad Muhyiddin, 44 tahun, generasi kedua keluarga peneroka di Felda ini, sedia berkongsi rahsianya. Merupakan pengusaha gerai makan dan peternak lembu, Ahmad Dun antara yang berbakat dalam menghasilkan menu eksotik yang terkenal di Felda Sungai Tekam Utara, iaitu sup kepala lembu. Asal menunya, ini maknanya daripada zaman dulu lah. Kira daripada arwah dulu, orang-orang lama dulu lah. Jadi sampai ke masa kita ni, kita olahkan lah. Daripada tak ada buat apa-apa kan, yang kepala lembu tu. Jadi kita jadikan dia tu satu menu yang baru lah. Kan? Walaupun daripada dulu, tapi kita olah-olah sikit. Biasanya sumber kepala lembu boleh diperolehi daripada pengusaha seperti Azmi. Biarpun sudah lewat, Azmi perlu memproses tempahan daging lembu borong untuk dihantar pagi nanti. Penyembelihan lazimnya dilakukan waktu malam bagi memastikan daging segar dan tiada kehadiran lalat semasa proses melapah. Rumah sembelih juga lebih bersih, cepat dan sistematik. Masa bagi memproses seekor lembu pula hanya setengah jam. Kehadiran pegawai dari Jabatan Veterina melakukan pemeriksaan demi bagi memastikan haiwan sembelihan bebas wabak. Ekoran banyak penyakit yang berpunca dari haiwan ternakan. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam.
Usai penyembelihan seperti yang dijanjikan, Ahmad Don tiba ke rumah penyembelihan untuk mendapatkan kepala lembu yang baru saja diproses. Kepala lembu yang masih segar diperlukan sebagai bahan utama untuk penyediaan hidangan menu eksotik yang akan dilakukan pada esok hari. Kita akan cari mungkinlah lembu yang muda-muda sikit supaya rasa dia tu muda kan, cepat lembut, lagi rasa tu tak berapa keras. Jadi kita carilah, kalau boleh kita pilihlah mana yang banyak isi pun memang kita perlukan banyak isi. Biasanya kita cari yang lembu kepala yang muda-muda sikitlah. Itu memudahkan kerja kita. Rakan-rakan yang daripada Sungai Tekam tu memang dia perlukan kepala yang fresh lah. Jadi bila dia tahu kita kita ada buat sembelihan, dia orang datang pada malam tu lah ambil kepala tu. Sebab dia orang tak nak kepala tu disimpan dalam peti lah. Bila dah frozen dia jadi tak fresh. Maknanya dia orang sentiasa dapat bekalan segar lah. Bukan kepala saja, makna barang-barang lain lah, produk lain. Contoh tulang, kaki, ekor, daging, perut. Memang benda tu fresh. Sejak terbit matahari, penduduk Felda Sungai Tekam Utara sudah mula bergotong royong menyediakan menu berasaskan kepala lembu. Aktiviti sebegini biasa dilakukan penduduk di sini, terutamanya pada waktu majlis kerajaan seperti sambutan raya puasa dan raya korban serta majlis kesyukuran. Ahmad Don dipertanggungjawabkan sebagai ketua tukang masak dalam menyediakan hidangan sup kepala lembu untuk santapan penduduk kampung pada tengah hari. Dia memulakan proses penyediaan dengan membakar kepala lembu menggunakan cara tradisional. Sup kepala lembu ni tak susah sebenarnya. Kalau yang dah macam kita dah biasa buat kan, tak ada masalah sebenarnya. Cuma kerja dia tu ni sikitlah, renyuh sikit orang cakap. Proses dia tu untuk nak bakar tu dalam makan masa jugalah, mungkin dalam setengah jam tu untuk cuci-cucilah sehingga kita basuh jadi bersih. Itulah kita bila tak bersih kita bakar lagi lah. Fikir bakar lagi, kalau ada lagi bulu kita akan bakar lagi. Dah betul-betul tinggal kulit sahaja, tak ada bulu, baru kita cucikan dia. Kalau tidak dia akan berasa kat tekak. Kalau tak cuci habislah. Sementara pihak lelaki sibuk melapah daging dan kepala lembu, kaum hawa pula lincah menyiapkan bahan tumisan dan rempah ratus untuk satu lagi menu menggunakan kepala lembu. Harison Mat Isa, 51 tahun, mengetuai persiapan hidangan kedua ini. Masak kepala lembu ni memang aktiviti macam itulah. Ramai-ramai yang buat. Maknanya kita jemputlah. Bagi tahu kan, diorang kan datanglah. Tolong semua kan. Jadi diorang tahu nak masak apa, dia akan sediakan bahan apa-apa. Jadi kerja tu jadi cepat. Kira ramai-ramai gotong royong. Makna seronok ni kan. Ramai-ramai makna kerja pun jadi mudah, cepat kan. Hubungan silaturahim tu pun tambah erat ya kan. Kepala lembu yang dibakar perlu dibasuh dan dikikis berulang kali sehingga bersih bagi memastikan tiada sisa bulu yang terlekat pada kulit lembu untuk mengekalkan keenakan sup. Hidangan kedua yang perlu disediakan Harison kali ini ialah kari kepala lembu. Sebuah menu yang diolah bakal memberikan kelainan kepada kenikmatan menu kepala lembu. Ahmad Don turut berkongsi rahsia kelazatan sup kepala lembu di Felda Sungai Tekam Utara ini terletak pada penggunaan tempurung kelapa. Rempah ratus ini dibungkus dan dimasukkan ke dalam tempurung kelapa, resepi turun-temurun penduduk di sini. Tempurung tu ada jugalah orang tua-tua bagi tahu kan, dia punya kelebihan dia tu cepat melembutkan daging, menggunakan tempurung kelapa tu, dan kita taruhkan rempah tu supaya dia tak terlalu berterabur. Lagi satu, rasa kenikmatan dia tu, ada kerahsiaan dalam tu. Manakala di rumah penyembelihan jengka pula, Azmi sedang menyiapkan penghantaran daging borong untuk dibawa ke sekitar Lembah Kelang. Kebiasaannya,
Azmi akan bertolak seawal 2 pagi untuk proses penghantaran di luar kawasan jengka. Demi menjaga kualiti daging, Azmi menggunakan lori peti sejuk untuk memudahkan proses penghantaran. Ia juga bagi memastikan daging bebas bakteria dan kekal segar sepanjang penghantaran. Dulu sewaktu mula-mula saya nak ambil lori peti air pun saya pun fikir lama juga sebab tak ada orang yang pakai lori peti ais ni untuk buat jualan daging. Jadi saya fikir kalau saya beli korum ni dia duduk satu tempat saja. Api dia kos dia lebih kurang dalam 1,300 1,500 satu bulan. Jadi saya fikir daripada nak bayar tu sampai 1,500 lebih baik keluarkan sikit lagi bayar lori. Maknanya dia boleh bergerak. Kita boleh simpan di tempat tu, lepas tu kita boleh bawa sekali pergi tempat lain. Macam kita nak pergi berniaga kat Pasar Tani boleh, untuk penghantaran ke Kuala Lumpur boleh. Walaupun kita pergi pukul 3, pukul 4 pagi ni, jadi selesai kerja tu pukul 8, dah kita boleh balik buat kerja lain. Untung kecil tapi kita tak banyak kerja. Risiko tak tinggi. Seperti Azmi, Ahmad Don juga sedang sibuk dengan tugasannya. Bagi hidangan sup kali ini, Ahmad Don hanya memerlukan 1 kepala lembu sesuai dengan bilangan tetamu yang dijemput ke majlis. Kepala lembu akan dibiarkan selama 3 jam di dalam rendaman rempah sup yang mendidih. Bagusnya kita beli kepala ni, di situ banyak part-part yang kita boleh gunakan semua. Banyak yang kita boleh dapatkan daripada kepala tu untuk kita makan kan. Hanya buang tulang sahajalah. Sebab kita dari segi kulit, lidah dia, mata dia pun, daging dia pun banyak. Boleh lagi otak tu memang sedap dalam tu kalau tak dikeluarkan kan lah. Jadi itulah untungnya kalau orang boleh buat kepala ni. Boleh dia olahkan dia jadi menu kan. Isi dia lah untuk kita buat makan. Kini giliran Harrison pula untuk memasak hidangan kari kepala lembu. Bahan tumisan dimasukkan beserta daun kari dan bawang ditumis sehingga pecah minyak. Kemudian bahan utama seperti rempah ratus kari yang diadun pekat dicurah memberikan aroma kari yang mengasyikkan. Penyediaan menu kari dan sup kepala lembu sangat berbeza. Kari tu kita lapah, buang dulu kulit dia sebab dia tak macam sup. Kulit tu kita boleh ni sebab rebus terlampau lama. Macam kari ni kita masak dengan santan kan, maknanya tak sesuai. Lapah kulit, buang kulit, ambil dia punya itulah bahagian ni, tulang dengan isi je lah. Baru masukkan kepala lembu ni tadi yang dah dipotong lah, tak masuk seketul macam tu. Macam otak tu pun kita keluarkan dulu kan, maknanya masak ni dulu, maknanya otak tu masukkan sekali tapi lambat. Kalau masuk awal nak lembutkan tu nanti otak tu jadi hancur. Kepala lembu yang siap direbus selama beberapa jam kini hampir siap dimasak. Ahmad Don memastikan setiap isi di bahagian kepala lembu yang direbus menjadi empuk sekaligus mudah untuk dimakan. Rasa sama je sebenarnya. Daging ni, kepala dengan daging biasa ni sama je. Tapi kita yang biasa rasa ni ada nikmat. Lagi lebih nikmat dia daripada daging kepala ni. Di pipi dia, otak dia tu lebih lagi pada daging yang kita biasa makan tu. Bagi orang yang tak biasa makan memang dia rasa geli ataupun dia tengok pada segi kepala tu macam tak sesuai untuk dia kan. Tapi bila dia akan rasa, insya-Allah dia akan rasa lagi, dia bertahu nikmat dia tu macam mana. Sementara itu, Azmi dan anaknya akan berniaga di Pasar Tani di Bandar Pusat Jengka setiap petang Khamis. Selain jualan hidup dan borong, Azmi memasarkan daging lembu secara runcit untuk menambah pendapatan. Menurut Azmi, jualan runcit berisiko tinggi kerana kebiasaannya dia tidak mampu menjual seekor lembu pada satu-satu masa. Jadi, dengan bantuan lori peti sejuknya, dapat menjaga kualiti daging. Azmi mahu memastikan legasi perniagaan penjualan daging ternakan ruminan miliknya terus diwarisi oleh anaknya, Ahmad Akmal Hafiz Azmi. Saya latih anak saya dan anak saudara lah. Jadi saya hantar pergi buat jualan runcit dekat Pasar Tani, dekat kedai atas tu.
Sebab benda ni memang boleh diwarisi. Kena ada minat satu, lagi satu kena ada income. Dia minat saja income tak ada, tak jadi juga. Sebab dia orang nak pergi kerja luar pun dia nak cari income juga. Tapi bila dia tengok walaupun kerja kampung, income dia okey, dia orang minat. Dari situ baru dia timbul minat. Manakala Ahmad Don sudah mula menghidangkan sup kepala lembu yang siap dimasak. Biarpun rupa kepala lembu sedikit menggerunkan bagi mereka yang kali pertama melihatnya, namun haruman dan keenakan hidangan sup mampu memikat selera sesiapa saja yang berada di sana. Menu eksotik berasaskan kepala lembu ini hanya boleh didapati di beberapa kawasan di Malaysia dalam kalangan penggemarnya tersendiri. Istimewa kepala lembu dekat tempat kita ni, jarang-jarang sekali orang lain buat. Jadi kita buat, yang tu je istimewa dia. Orang kampung dah mula bertanya-tanya kan. Sedap sangat kata yang kepala ni kata. Itu yang nikmat sangat yang kita buat juga benda tu. Jadi kita nak naikkan kampung kita gunakan kepala tu untuk bagi orang makan. Nikmat sangat kata. Bila dapat kepala ni, bila dah rasa, baru dia tahu macam mana rasa kepala lembu tu. Selang 2 jam, sajian kari kepala lembu pula dihidangkan kepada tetamu. Air tangan Harrison dalam menyediakan kari campuran kepala lembu bersama daging ini mampu menarik minat sesiapa saja mencubanya. Permintaan luar pun alhamdulillah, kadang tu ada je kepala lembu dia akan hello minta, kadang tu buat, kadang tu ada orang tanya macam mana apa ramuan dia kan. Ada orang cuba buat sendiri. Kadang tu ialah dia minta dapat macam mana nak buat, maknanya kita ajar je lah. Inilah menu wajib dalam kalangan penggemarnya di Felda Sungai Tekam Utara Jerantut setiap kali tibanya majlis keramaian dan sambutan perayaan, terutamanya Aidiladha. Ahmad Don dan Harrison berazam untuk menambah baik menu berasaskan kepala lembu ini pada masa akan datang. Daripada buang saja kepala lembu tu, baik guna juga untuk makan beramai-ramai. Daging di bahagian kepala dengan daging di bahagian badan ni memang berbeza sebenarnya. Dari segi rasa dia, dari segi kekenyalan dia, kan. Apabila dibakar pula lagi ni tadi, mengeluarkan aroma yang lain daripada yang lain. Rempahnya apa semua. So, memang rasa tu kira amat berbezalah dengan sup-sup biasa. Sungai Tekam Utara ni memang cukup taklah kalau sebut kepala lembu tu memang time semelih ke apa, memang banyak kan nak buat sup atau kari, sebab dia tu makan dia kalau kita masak tu memang sedap lah, rasa dia tu lembut. Tapi kat sini memang selalu orang buat sup kepala lembu ataupun kari. Pipi-pipi dia tu kan rasa macam kenyang-kenyang, sedap. Lidah dia pun rasa macam pedai ayam macam tu lah, ibarat macam tu lah rasa dia. Memang sedap lah, unik rasa dia. Kalau setengah orang tu cakap geli kan, tapi tak kena cara buat mungkinlah rasa macam tu. Tapi bila kita selalu buat ni, memang sedap lah rasa dia. Kalau orang tak pernah makan pun tengok geli, bila kita buat memang ada orang boleh makan lah. Kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi lambang keimanan dan ketaatan yang tinggi seorang hamba dalam menyahut perintah ilahi. Hikmah dari kisah agung ini mengajar umat Islam untuk melepaskan dan mengorbankan mereka yang paling disayangi. Kisah pengorbanan Farisha dan haiwan kesayangannya, Boboy, menjadi bukti kasih mereka dalam mencari redha ilahi. Turut menyingkap rahsia resepi turun-temurun menggunakan haiwan ternakan bagi ibadah korban. Sekali pandang, menggerunkan apabila melihat kepala lembu dibuat sup dan kari. Menu eksotik ini mampu memberi pengalaman berbeza buat sesiapa yang mencubanya. Tiada gambaran yang dapat dilafazkan sehinggalah merasai sendiri keenakan dan keistimewaan menu kepala lembu ini.